Hari ini kita telah sampai ke usul 53. Masih lagi berkenaan dengan Khadir. Usul yang ke-53 ialah riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas atau Ilyasa atau Alyasa dan Khadir masih hidup dan mereka dikatakan bertemu pada setiap tahun di tempat-tempat tertentu. Demikian juga pertemuan Khadir dengan Jibril, Mikail dan Israfil pada setiap hari Arafah. Semuanya adalah maudhu'. Antara contohnya ialah tapi saya rasa oleh kerana ada kaitan juga dengan di usul yang ke-52 sebelum ni, dan usul ke-52 tu kiranya bahagian logik dia tu yang terakhir tu kita belum baca gitu. Tak sempat lah gitu sampai di sini dah. Jadi saya rasa hari tu kita tak habis lagi baca kan. Dan ia ada kaitan juga sini rasanya. Golongan yang ketujuh ni. Golongan ulama yang percaya Khadir telah mati pula berpegang dengan beberapa dalil lain selain hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim yang dikemukakan tadi. Sandaran mereka dalam perkara ini ialah Al-Quran, Al-Hadis, hasil kajian ulama, muhaqqiqin, ijma' dan logik serta dirayah. Antara dalil Al-Quran yang menjadi pegangan mereka ialah satu, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun, dan kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup kekal ini di dunia ini. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Ayat ini menunjukkan tidak ada seorang pun manusia dapat hidup kekal di dunia atau berumur terlalu panjang seperti dikaitkan dengan Khadir. Kalau ada, tentulah ia menjadi suatu keajaiban dalam kejadian Allah. Dan tentu sekali ia ada tersebut sama ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Yang kedua, ini ayat-ayat Al-Quran ini yang kita perlu tahu ya. Saya nak minta sesiapalah baca ni seterusnya. Ada siapa nak baca ni? Siapa ni? Rizat. Yang baca tadi kah? Ya. Baca, silakan. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Bermaksud, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepadamu, kemudian datang pula kepadamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada padamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan hendaklah bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, yakni mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu wahai para nabi dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Ya. Kebanyakan ulama berpendapat Khadir adalah seorang nabi. Kalau begitu, beliau juga terikat dengan perjanjian setia yang tersebut di dalam ayat di atas. Perjanjian bahawa bila mana datang seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Jika Khadir masih hidup di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan beliau bebas pergi ke mana-mana tempat yang dikendakinya sesuai dengan kepercayaan orang-orang yang menganggap beliau masih hidup, beliau sepatutnya pergi menolong baginda SAW
sekurang-kurangnya dalam peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak tersebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran atau hadis bahawa Khadir pernah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan yang pernah dilancarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akal yang sejahtera tidak dapat menerima seorang nabi yang telah membuat perjanjian setia dengan Allah akan memungkiri janjinya. 8. Para ulama muhaqqiqin seperti Imam Bukhari, Ibrahim Al-Harbi, Abu Ja'far Ibnu Al-Munadi, Abu Ya'la bin Al-Farra, Abu Tahir Al-Abbadi, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Jawzi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Hafiz Ibnu Hajar dan lain-lain adalah antara tokoh yang berpendapat Khadir telah pun mati. Walaupun ada tokoh-tokoh hadis yang berpendapat Khadir masih hidup hingga sekarang, namun kebanyakan mereka berpendapat beliau telah mati. Yang ke-9, antara tokoh hadis yang menerima Khadir masih hidup ialah Ibnu Salah dan muridnya An-Nawawi. Ibnu Salah malah telah berkata, huwa hayyun inda jumhuril ulama was-salihin wa amah ma'ahum fi dhalika wa innama syazza bi inkarihi ba'dul muhaddisin. Bermaksud beliau iaitu Khadir masih hidup menurut jumhur ulama. Orang ramai bersama mereka dalam perkara ini. Hanya ada segelintir muhaddisin sahaja yang telah terkeluar daripada kumpulan. An-Nawawi pula di dalam Syarah Muslim dan Tahdzibul Asma' wal Lughat berkata, jumhur ulama ala annahu hayyun mawjudun baina azharina wa zalika azhurina wa zalika muttafaqun alaihi inda sufiyah wa ahli salah wal ma'rifati wa hikayatihim fi ru'yatihi wal ijtima'i bihi wal akhdhu anhu wa su'aluhu wa jawabuhu wa wujuduhu fil mawadi'i syarifati wa mawatinil khairi akthar min an yahsura أكثر من أن يحصر وأكثر من أن يحصر وأشهر من أن وأشهر من أن يستر وأشهر من أن يستر وأشهر من أن يستر. Bermaksud menurut jumhur ulama, beliau yakni Khadir masih hidup dan ada di kalangan kita. Ini adalah suatu perkara yang disepakati di kalangan orang sufi, orang-orang soleh dan ahli makrifat. Cerita-cerita mereka tentang pernah melihatnya, duduk bersama-samanya, belajar sesuatu daripadanya dan bersoal jawab dengannya. Beliau berada di tempat suci dan tempat-tempat berkebajikan tidak terhingga. Banyaknya dan begitu masyhur, diketahui semua orang. Hairan, jumhur ulama mana yang dimaksudkan oleh Ibnu Salah dan An-Nawawi itu? Yang ke-10, pengarang Al-Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, Maulana Syamsul Haq Al-Azim Abadi membantah kata-kata Ibnu Salah dan An-Nawawi itu dengan katanya, ma qalahu An-Nawawi min anna hayatil Khadir qaul al-jumhur laysa bisahihin wa qad rudda alaihi al-Hafiz Ibn Hajar fil Isabah. Bermaksud anna hayat al-Khadir qaul al-jumhur anna al-hayat al-Khadir qaul al-jumhur laysa bisahihin wa qad rudda alaihi al-Hafiz Ibn Hajar fil Isabah. Bermaksud apa yang dikatakan oleh An-Nawawi bahawa jumhur ulama berpendapat Khadir masih hidup itu tidak sahih. Hafiz Ibn Hajar telah menolaknya di dalam Al-Isabah. Abu Hayyan di dalam tafsirnya berkata sebaliknya, wal jumhuru ala annahu mata. Bermaksud jumhur ulama berpendapat beliau Khadir telah mati. Lihat tafsir Al-Bahrul Muhit jilid 3 ayat 484. Apakah tokoh-tokoh ulama hadis ramai yang tersebut di atas sekurang-kurangnya boleh dikatakan golongan yang syaz? Hanya ada segelintir muhaddisin sahaja yang telah terkeluar daripada kumpulan. Mereka pula berpegang dengan dalil-dalil yang kukuh berupa Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, satu perkara ya, saya nak celah sedikit. Sebab itulah kita tidak boleh taksub kepada seseorang ulama. Ya. Orang-orang yang belajar hadis ni, cara ulama hadis, dia mengajar kita supaya tidak taksub kepada seseorang ulama. Imam Nawawi itu cukup bagus. Banyak perkara dah.
dia memang dia akui lah. Tetapi ada juga setengah-setengah pendapat dia macam ini, pendapat ini dibantah oleh sekian ramai ulama, ulama hadis. Nampaknya dia lebih cenderung kepada pandangan orang-orang sufi, sama juga dengan gurunya Ibnu Salah. Padahal kalau dilihat dari sudut hujah, sebagaimana biasa dia melihat kepada hujah, kekuatan hujah, tapi di sini nampaknya tidak begitu. Dengan sebab itu bagi saya lah, kita tak boleh ikutlah Imam Nawawi dalam bab ni. Pandangan dia tidak tepat dan dibantah oleh sekian ramai ulama. Sampai hari ini pun dibantah lagi. Teruskan. Menurut hukum adat seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, iaitu kira-kira 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin hidup sampai ke hari ini. Apalagi kalau dikatakan ia tidak dimakan usia, bebas ke mana-mana dan terlindung pula dari pandangan manusia. Untuk mempercayai kewujudan orang seperti itu, semestinya kita umat Islam memerlukan dalil yang kukuh. Yang ke-12, Imam Bukhari pernah ditanya tentang Khadir, adakah dia masih hidup? Jawab beliau, bagaimana dia akan hidup? Nabi SAW telah bersabda, Ara'aitakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad. Bermaksud, ingat baik-baik malam ini, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi pada malam ini akan terus hidup selepas 100 tahun. Iaitu bermula dari malam ini. Hadis inilah yang menjadi pegangan Bukhari dalam membuat keputusan tentang Khadir telah mati. Ke-13, Abul Khattab bin Dihyah berkata, wa jami'un ma warada fi hayatihi la yasihu minhu illa syai'un bittifaqi ahli naqli. Wa jami'u Okey, situ saja ya. Teruskan. Bermaksud para ulama hadis sekata berhubung dengan semua hadis tentang Khadir masih hidup, bahawa tidak ada satu pun daripadanya yang sahih. Yang ke-14, teori teruskan. Teori Khadir masih hidup juga ternyata tiada nilainya apabila ditimbang dengan neraca logik dan dirayah. Dari sudut logik dan dirayah, teori itu tertolak dengan 14 alasan berikut. Pertama, di antara golongan yang menerima Khadir masih hidup. Sekejap ya. Tadi ada, kita nak bagi peluang kepada orang lain juga. Tadi ada siapa tadi? Nak baca? Saya nak minta dia baca. Teruskan. Siapa tadi? Saya Rana. Siapa ni? Izzati dari Bangi. Izzati. Izzati baca. Sambung. Ini yang satu. Yang ni. Satu, di antara golongan yang menerima Khadir masih hidup, ada yang mempercayai beliau adalah salah seorang anak Nabi Adam AS sendiri, atau beliau adalah salah seorang cucu cicit baginda. Kalau begitu, umur beliau bukan 3,000 tahun lagi, malah lebih dari 60,000 tahun. Menurut hukum 6,000 tahun. Menurut hukum adat, tidak pernah ada manusia berumur sepanjang itu. Dua, ada juga yang mengatakan Khadir pernah menjadi menteri Iskandar Zulkarnain. Soalnya, kalau diterima beliau anak Nabi Adam AS sendiri, atau diterima sebagai buyut Nabi Adam sekalipun, tentu umurnya pada ketika itu paling tidak sudah melebihi 2,000 tahun. Tentu sekali menteri Iskandar Zulkarnain yang begitu panjang umurnya itu mendapat perhatian semua pihak dan perihal umurnya tercatat dalam sejarah. Tetapi tidak ada pula sejarah mencatatkan begitu. Kedua, kalau Khadir telah wujud sebelum zaman Nabi Nuh AS, sudah tentu ketika taufan dan banjir besar berlaku, beliau juga termasuk di antara orang-orang yang menumpang bahtera Nuh. Tetapi tidak ada siapa pun di kalangan ahli sejarah menukilkan begitu. Keempat, para ulama tafsir bersepakat tentang orang-orang yang menaiki bahtera Nuh telah mati kesemuanya setelah bahtera itu mendarat. Itulah bagi mereka maksud firman Allah, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Bermaksud, dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup melanjutkan keturunan. Surah As-Saffat ayat 77. Kenyataan ini menolak pendapat orang-orang yang mengatakan Khadir telah wujud sebelum zaman Nabi Nuh AS. Kelima, kalau benar Khadir telah dilahirkan sebelum Nabi Nuh AS,
dan beliau terus hidup sampai ke akhir zaman, tentu ia merupakan sebesar-besar tanda dan keajaiban kejadian Allah. Tentulah ceritanya tersebut pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Justeru ia merupakan sebesar-besar tanda rububiyah Allah. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran umur Nabi Nuh yang begitu panjang sebagai tanda kebesarannya. Padahal umurnya tidak lebih 1000 tahun. Hanya 950 tahun sahaja. Lihat firman Allah ini. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah dia di antara mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan, sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur dahaka. Soalan Gambut ayat 14. Bagaimana dengan orang yang terus hidup sampai ke akhir zaman? Kenapa tidak disebutnya walaupun hanya pada satu tempat di dalam Al-Quran? Kerana itulah Imam Ibrahim Al-Harbi berkata, perkara ini tidak disebarkan di kalangan manusia kecuali oleh syaitan. Keenam, berkata Qadir masih hidup bererti mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa sebarang ilmu. Perbuatan seperti itu haram berdasarkan nas Al-Quran. Haramnya jelas sekali. Kalau Qadir masih hidup, tentu Al-Quran dan As-Sunnah ada menyebut tentangnya. Tentu juga sekalian umat bersepakat tentangnya. Sekarang kitab Allah ada di hadapan kita, di mana ada tersebut di dalamnya tentang Qadir masih hidup. As-Sunnah juga ada di hadapan kita, di mana ada tersebut di dalamnya tentang Qadir belum mati. Adakah para ulama di sepanjang masa telah berijma' tentang Qadir masih hidup? Ketujuh, pegangan orang-orang yang berpendapat Qadir masih hidup hanyalah hadis-hadis dhaif, teruk dan maudhu' atau hikayat-hikayat yang disampaikan oleh orang-orang yang mendakwa telah melihatnya atau telah bertemu dengannya. Hairan, bagaimana ia mengetahui orang yang dilihatnya atau ditemuinya oleh Qadir itu Qadir? Adakah ada padanya sesuatu tanda atau isyarat yang menunjukkan orang yang berkenaan adalah Qadir? Kalau ia berkata, saya Khadir. adakah ada padanya sesuatu tanda atau isyarat yang menunjukkan orang berkenaan adalah Qadir? Kalau ia berkata, sayalah Qadir sekalipun, bagaimana seseorang itu dapat yakin yang ia benar-benar Qadir? Tidak ada kemungkinankah pendakwa itu berdusta? Ke-8, orang-orang yang mendakwa telah melihat Qadir atau telah bertemu dengannya pula tidak sekata. Ada yang mengatakan Qadir sebagai seorang yang sudah sangat tua. Ada yang mengatakan ia masih muda belia. Keadaan rupanya juga dikatakan berbeza-beza. Jadi, mana satu antaranya yang benar dan tepat? Ke-8, sama ada anda menerima kewujudan Qadir bermula sebelum zaman Nabi Nuh atau beliau hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Kenapa ia tidak kelihatan kepada orang ramai? Untuk apa ia disembunyikan daripada pandangan manusia? Bukankah berdasarkan hadis-hadis yang sahih Qadir adalah seorang manusia yang dapat dilihat dan memang dikenali ramai sekurang-kurangnya ketika beliau hendak menumpang sebuah kapal bersama Nabi Musa? Kalau begitu, sejak bila beliau tidak dapat dilihat oleh orang ramai dan kenapa? Ke-9, setelah bertemu dengan Nabi Musa, Kalimullah 10 ni. Iaitu seorang Nabi yang mempunyai keistimewaan dapat bercakap secara langsung dengan Allah. Qadir akhirnya telah berpisah dari baginda. Beliau sendiri yang hendak berpisah dengan Nabi Musa. Sesuai dengan firman Allah, Ada firaqu baini wa bainik. Inilah masanya berpisah antaraku denganmu. Soal Kahfi ayat 78. Soalnya, bagaimana Qadir tidak berasa keberatan berpisah dengan manusia seperti Nabi Musa AS? Kemudian dengan segala sukacitanya sentiasa bertemu dengan ahli-ahli ibadah yang jahil tentang syariat. Orang-orang yang tidak hadir bersembahyang jemaat dan jemaah, tidak hadir juga dalam majlis-majlis ilmu, malah tidak tahu apa pun tentang agama Islam. Masing-masing mereka mendakwa, kononnya kata Qadir telah datang kepadaku, pesan Qadir kepadaku dan lain-lain. Cuba fikir, bagaimana Qadir dengan mudah dapat berpisah dengan Nabi Musa AS, kemudian menghabiskan masanya ke sana kemari untuk bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu hatta berwuduk dengan bersembahyang pun. Ke-10,
Seseorang 11. ke-11, seseorang yang mendakwa dia Qadir lalu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Bukan merupakan hujah dalam agama dan kata-katanya itu tidak perlu dihiraukan langsung menurut ijma' ulama Islam. Ijma' umat Islam. Ini kerana pada hakikatnya Qadir tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan tidak pernah juga berbai'ah dengan baginda SAW. Kalau begitu, kalau beliau masih hidup di zaman Rasulullah SAW, semestinya beliau telah pergi bertemu baginda SAW sekurang-kurangnya satu kali. Bagaimana beliau dengan bebas dapat pergi ke mana-mana dan dapat bertemu dengan sesiapa sahaja yang dikehendakinya, tetapi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW satu kali pun tak dapat. Ke-12, kalau Qadir pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tentu namanya tersenarai sebagai seorang sahabat. Tetapi tidak ada pula ulama' rijal yang memasukkan nama beliau dalam senarai sahabat. Kalau beliau seorang sahabat, tidak benarlah kata-kata para ulama' bahawa sahabat Rasulullah SAW yang paling akhir meninggal dunia ialah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah. Kenapa pula beliau yang wafat pada tahun 110 Hijrah itu dikatakan yang paling akhir wafat? Bukankah ada lagi seorang sahabat yang belum meninggal dunia namanya Qadir? Jawab, siapakah di kalangan ulama yang berkata begini? Ke-13, saiz orang-orang purbakala tidak seperti orang-orang di akhir zaman ini. Saki-baki runtuhan bangunannya masih lagi tersimpan hingga ke hari ini. Ia menunjukkan badan mereka jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada orang-orang di zaman moden. Tetapi orang-orang yang mendakwa telah bertemu dengan Qadir itu tidak boleh nampak beliau terlalu besar dan tinggi. Saiznya bahkan dikatakan berbeza-beza. Mana satu saiz sebenarnya? Kalau diandaikan beliau memang besar dan tinggi, tentulah lebih mudah untuk semua orang nampak. Lebih mudah untuk semua orang nampak. Tentulah beliau menjadi tumpuan perhatian ramai. Adakah berlaku begitu? Tidak. Kenapa tidak? Jawabnya kerana ia memang tidak wujud pun. Ke-14, kalau Qadir masih hidup, tentulah berjihadnya dengan orang-orang kafir untuk menegakkan Islam. Penglibatannya dalam segala urusan agama, menghadiri jemaah dan Jumaat, mengajar dan membimbing umat Islam, mengajar dan membimbing umat lebih patut diutamakannya daripada merayau-rayau di hutan belantara dan di padang-padang pasir tanpa sebarang tujuan yang nyata. Mempercayai Qadir masih hidup tanpa melakukan tuntutan-tuntutan agama yang sangat mendesak itu sebenarnya merupakan suatu penghinaan yang amat dahsyat terhadap beliau. 15. Pada pendapat penulis, teori kehidupan Qadir atau Qadir masih hidup asalnya dikemukakan oleh Syiah untuk menjustifikasikan teori Imam Mahdi mereka. Ini kerana Syiah selalu berhujah dengan mengatakan, apalah yang menghairankan sangat kalau kami mempercayai Imam Mahdi iaitu Imam ke-12 kami masih hidup. Dia masih lagi membimbing dan memberi bantuan kepada pengikut-pengikutnya. Bukankah kamu juga percaya Qadir masih hidup? Padahal umurnya jauh lebih tua dari Imam Mahdi yang kami percayai. Kalau Allah berkuasa memanjangkan umur Qadir di samping menyembunyikannya dari penglihatan orang ramai, kenapakah pula dia tidak berkuasa memanjangkan umur Al-Mahdi dan menyembunyikannya seperti Qadir dari penglihatan orang ramai? Teori Qadir masih hidup bagi penulis tidak lebih daripada perangkap Syiah yang dipasang mereka di arena tasawuf. Setiap orang yang masuk ke arena tasawuf pasti akan terjebak ke dalam perangkap yang dipasang mereka itu. Dan secara tidak langsung mereka telah terpedaya dan terpengaruh dengan Syiah. Tidak terkecuali dalam hal ini nampaknya ulama-ulama hadis yang menceburi bidang-bidang tasawuf atau yang terlalu bersangka baik terhadap pengamal-pengamal tasawuf. Dengan menerima konsep ini, golongan ahli as-sunnah seolah-olahnya telah terperangkap dengan jerat yang dipasang oleh mereka sendiri. Mulut ahli as-sunnah yang menerima Qadir masih hidup akan terkunci terus apabila Syiah mengukuhkan konsep Al-Mahdi yang dipercayai mereka. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Syiah. Baru kita habis nota ni, kemudian kita terus ke nota selepas ini. Ini nota baru iaitu usul ke-53. Saya nak orang lain pula lah kalau boleh baca. Silakan, siapa nak baca? Saya baca Maulana. Siapa ni? Fatimah daripada Selangor.
Fatimah daripada Selangor, silakan. Okey, usul 53. Riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas atau Ilyasa dan Khadir masih hidup dan mereka dikatakan bertemu pada setiap tahun di tempat-tempat tertentu. Demikian juga pertemuan Khadir dengan Jibril, Mikail dan Israfil pada setiap hari Arafah semuanya adalah maudhu'. Antara contohnya ialah contoh pertama, akhbarana Abu Ishaq Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya al-Muzakki al-Naisaburi. Akhbarana Muhammad ibnu Ishaq ibni qala akhbarana Muhammad haddathana Muhammad ibnu Ishaq ibni Huzaimah qala haddathana Muhammad ibnu Ahmad ibni Zaid imla'an alaina bi'abbadan qala haddathana Amr ibnu Asim qala haddathana Al-Hasan ibnu Razin an ibni Jurayjin an Ata an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Ani ibni Abbas, Ani ibni Jurayj. Okay. Radhiyallahu anhu qala la a'lamuhu illa marfu'an anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaltaqil khadaru wa Ilyasu alaihi assalam. Ini silap bukan Khadar, Khadir. Yaltaqi al-khadiru wa Ilyasu alaihi يلتقي الخضر وإلياس عليهما السلام في كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وقال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين يمسي 3 مرات آمنه الله من الغرق والحرق والسرق قال وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والأقرب. Bermaksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Khadir dan Ilyas alaihi assalam bertemu setiap tahun pada musim haji. Masing-masing daripada mereka berdua mencukur kepala satu sama lain dan mereka berpisah dengan ucapan yang bermaksud dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada yang membawa kebaikan melainkan Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tidak ada yang dapat memalingkan kejahatan melainkan Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tidak ada satu pun nikmat melainkan datangnya daripada Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Berkata perawi, kata Ibn Abbas, sesiapa mengucapkan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, Allah akan mengamankannya daripada kelemasan, kebakaran dan kecurian. Kata perawi lagi, aku rasa beliau iaitu Ibn Abbas juga berkata, juga daripada syaitan, sultan yang zalim, ula dan kalajengking. Jadi rujukan ni tak payah baca lah, baca sendiri. Komentar, teruskan. Komentar nombor 1. Riwayat dengan sanad di atas dikemukakan oleh Ibnu Syazan di dalam Masyakhah Ibni Syazan As-Sughra. Riwayat sama yang Masyakhah Ibni Syazan As-Sughra. Riwayat sama yang dikemukakan oleh orang-orang lain juga tetap bertemu di bahagian atasnya dengan sanad yang Ibnu Syazan itu. Madarnya ialah Al-Hasan Ibnu Razin. Nombor 2. Ad-Daraqutni di dalam Al-Afrad berkata, tidak ada orang meriwayatkannya daripada Ibnu Jurayj selain Al-Hasan Ibnu Razin. Abu Ja'far Al-Uqaili berkata, tidak ada penyokongnya. Dia pula majhul. Hadisnya tidak mahfuz. Abul Husain Ibnul Munadi pula berkata, ia adalah hadis lemah dengan sebab Al-Hasan Ibnu Razin itu. Khadir dan Ilyas telah pun meninggal dunia. Lihat Az-Zahrun Nadir. Okay. Nombor 4, Hafiz Ibnu Hajar telah mengemukakan satu lagi riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat contoh pertama itu di dalam Az-Zahrun Nadir melalui saluran yang lain. Zahirnya kelihatan seperti riwayat mutaba'ah bagi riwayat Al-Hasan Ibnu Razin itu. Ibnul Jauzi juga ada mengemukakan riwayat itu di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Di bawah ini dikemukakan riwayat yang dimaksudkan itu. Qala Ahmad Ibn Ammar, qala haddathana Muhammad Ibn Mahdi, qala haddathana Mahdi Ibn Hilal, qala haddathani Ibn Jurayj, fadzakara bilafzin yajtami'ul bari
yajtami'ul Barri. barri wal bahri Ilyas wal Khidir kullu Khadir. amin di Makkah. Ini sekejap Kalau sambung ni kan, kita baca begitulah. Haddathani Ibnu Jurayj misal. Ahmad bin Ammar qala haddathana Muhammad bin Mahdi qala haddathana Mahdi bin Hilal. Begitu baca-bacanya. Yajtami'ul barri wal bahri Ilyas wal Khadir kulla amin di Makkah. Teruskan. قال ابن عباس بلغنا أنه يحلق أحدهما رأس صاحبه ويقول أحدهما للآخر قل بسم الله إلى آخره. وزاد قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قالها كل يوم إلا أمن من الحرق والغرق والسرق وكل شيء يكره حتى يمسي وكذلك حتى يصبح. Wa kulli syai'in كل شيء. baca. Teruskan. Bermaksud orang darat dan orang laut iaitu Ilyas dan Khadir bertemu setiap tahun di Mekah. Kata Ibn Abbas, kami mendapat maklumat bahawa mereka berdua mencukur kepala satu sama lain. Mereka juga berkata kepada satu sama lain seperti yang disebut di dalam riwayat contoh pertama di atas. Ibnu Jurayj menambahkan, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tiada siapa pun mengucapkannya setiap hari, melainkan dia akan aman terpelihara daripada kebakaran, kelemasan dan kecurian. Juga aman daripada segala perkara yang tidak disukainya hingga ke petang hari, begitu juga hingga ke pagi esoknya. Ini semua ni tersebut di dalam Az-Zahrun Nadir fi Khabaril Khadir. Karangan Hafiz Ibn Hajar. Baca, teruskan. Hafiz Ibnu Hajar berkata, sanad hadis ini sangat dhaif. Ibnul Jauzi pula berkata, Ammar Ibnu Ammar, perawi matruk menurut Ad-Daraqutni. Mahdi Ibnu Hilal juga matruk. Ibnu Hibban bahkan berkata, Mahdi Ibnu Hilal meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Kerana itu, Mahdi Ibnu Hilal tidak boleh dikira sebagai mutabi' bagi Al-Hasan Ibnu Razin dalam meriwayatkannya daripada Ibnu Jurayj. Jadi ini kan, dari segi cara tu, sebab Hasan bin Razin riwayat pertama tadi, di sini katanya Mahdi bin Hilal ada macam jadi mutabik pada dia lah. Tetapi sebenarnya itu tidak boleh jadi mutabik sebab hadis ini terlalu teruk sangat. Tidak boleh menguatkan yang lain. Ada saja hampa tidak boleh menguatkan hadis yang lain. Dan kita tidak boleh kata ini mutabiknya, tak boleh. Tak boleh jadi mutabik. Teruskan. Nombor 5, sesuatu yang tidak tersebut di dalam riwayat contoh pertama bagaimanapun tersebut di dalam riwayat Mahdi Ibn Hilal, iaitu orang darat dan orang laut. Yang dimaksudkan dengan orang darat ialah Nabi Ilyas. Yang dimaksudkan dengan orang laut pula ialah Nabi Khidir. Berhubung dengan orang darat dan orang laut ini terdapat banyak pula dongeng-dongengnya. Nombor 6, kononnya Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, diserahkan urusan di daratan kepada Ilyas. Kepada Khadir pula diserahkan urusan di lautan. Kedua-dua mereka dikurniakan umur yang panjang di dunia sehinggalah ketiupan sangkakala yang pertama. Mereka bertemu pada musim haji. Apa yang dikemukakan sebagai kata-kata Hasan Al-Basri ini langsung tidak bersanad. Tidak jelas urusan apakah yang diserahkan kepada Ilyas di daratan dan kepada Khadir di lautan. Adakah mereka juga berperanan seperti malaikat? Jadi ini semua ni kalau kita perhatikan, dia ada unsur-unsur Syiah, Syiah, khususnya Syiah Ismailiyah. Dia ada orang-orang Rijalul Ghaib dipanggil, yang menjaga alam semesta ini. Dan benda ni masih lagi berterusan, dipercayai oleh golongan-golongan tasawuf tertentu. Bahawa syekh kepada syekh dia adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Allah SWT untuk menjaga alam semesta ni. Memang itu wujud dalam tarekat-tarekat tertentu. Dan sebenarnya ia berpunca daripada fahaman Syiah Ismailiyah. Begitu juga ini sebenarnya permainan mereka semua ni. Permainan mereka. Sedangkan yang kita maklum yang menjalankan benda-benda seperti ini hanyalah malaikat. Sebagai tentera Allah, sebagai makhluk-makhluk yang melaksanakan
kehendak Allah. Adapun manusia tidak ada semua itu tersebut di dalam mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Ini semua ni permainan musuh-musuh masuk ke dalam agama Islam. Teruskan. Perkara-perkara yang karut seperti ini hanya terdapat di dalam riwayat maudhu'. Ia sama sekali tidak dapat dijumpai di dalam rujukan agama Islam yang mu'tabar. Nombor 7, Hafiz Ibn Hajar berkata, semua hadis-hadis berhubung dengan perkara ini mungkar. Tiada satu pun daripadanya sabit, iaitu bertaraf sahih atau hasan. Di tempat yang lain pula, beliau berkata, antara dalil paling kuat tentang Khadir tidak hidup hingga ke zaman Rasulullah SAW ialah tidak hadirnya beliau menemui baginda SAW. Umurnya yang dikatakan luar biasa panjang tidak seperti orang-orang lain di sepanjang sejarah manusia juga tidak dapat diterima kerana tidak ada dalil syarak tentangnya. Nota nombor 8. Imam Ibn Hazm, Ibn al-Jawzi, Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir dan Al-Albani pula adalah antara tokoh ulama hadis yang menghukum hadis-hadis seperti ini sebagai dusta dan maudhu' tanpa sebarang keraguan. Nombor 9. Menurut Imam Ibn Hazm, kepercayaan Khadir dan Ilyas masih hidup sehingga ke hari ini sebenarnya berpunca daripada pengaruh ajaran Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya Ilyas dan Finhas ibni Azar ibni Harun masih hidup. Orang-orang Sufi telah mengikut jejak langkah mereka dalam perkara ini. Mereka mendakwa bertemu Ilyas di padang Sahara. Mereka juga mendakwa bertemu Khadir di taman-taman dan kebun-kebun bunga. Dan Khadir Itulah yang tersebut di dalam kitab Ibn Hazmin. Ini yang dipercayai oleh orang-orang Sufi ni. Benda ni berlega di kalangan orang Sufi. Yang mengikut Ibn Hazm sebenarnya itu daripada pengaruh ajaran Yahudi. Okey, teruskan. Contoh kedua, qala haddathana Abdul Rahim ibn Waqid qala haddathana Al-Qasim ibn Bahram qala haddathana Abban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal khadira fil bahri wal yas'a fil barri yajtami'ani kulla laylatin 'inda ar-radmi alladhi banahu Dhul Qarnaini bainan nas wa baina Ya'juj wa Ma'juj wa yuhajjani aw yajtami'ani aw yajtami'ani kulla 'amin wa yashrabani min zamzama syarbatan takfihuma ila qabilin. Bermaksud, Anas bin Malik meriwayatkan katanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Khadir di laut dan Al-Yasa' di darat. Setiap malam mereka bertemu dekat benteng yang dibina Zulkarnain untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj daripada mengganggu orang ramai. Mereka berdua mengerjakan haji dan bertemu setiap tahun. Mereka berdua minum air zam-zam sekali sahaja dan ia mencukupi untuk mereka sehingga ke tahun hadapan. Jadi apa ni rujukan tu baca sendirilah, tengok komentar ya. Komentar nombor 1. Hadis di atas dengan sanadnya adalah berdasarkan riwayat Al-Harith ibni Abi Usamah. Semua perawi selain Anas dan Al-Harith sendiri di dalam sanadnya sangat bermasalah. Al-Qasim bin Bahran seorang pendusta besar. Gurunya iaitu Aban ibni Abi Ayyash seorang perawi matruk. Dia iaitu Aban menurut Syu'bah bahkan seorang yang berdusta dalam meriwayatkan hadis. Abdul Rahim ibni Waqid pula seorang perawi dhaif. Nombor 2, terdapat ittirab pada nama yang disebut di dalam riwayat-riwayat yang berbeza-beza. Di dalam riwayat ini disebut Al-Yasa', sedangkan di dalam riwayat yang lain disebut Ilyas. Mana satu yang betulnya, Ilyas kah ataupun Al-Yasa'? Kalau riwayat yang menyebutkan nama Al-Yasa' itu juga betul, maka umurnya juga luar biasa panjang. Berapa orangkah sebenarnya yang berumur panjang luar biasa itu? Ittirab menurut para ulama hadis adalah salah satu tanda hadis yang bermasalah. Nombor 3. Kalau mereka memang bertemu setiap malam dekat benteng yang dibina Zulkarnain, apa perlu dan apa istimewa lagi disebutkan mereka berkumpul di Mekah setiap tahun pada musim haji? Jadi Nombor 4. apa perlunya? Sebab dah bertemu dah tiap hari. Sebab buat apa bertemu dekat Mekah ni pula? Jadi itu satu perkara yang
Hanya ada di dalam hadis-hadis maudhu' sajalah benda-benda begitu ya. Teruskan. Nombor 4, Khadir dikatakan tinggal di laut dan Al-Yasa' pula tinggal di darat. Lalu untuk apa agaknya mereka berdua bertemu di darat? Itu pun pada waktu malam. Kepada siapa pula Khadir serahkan urusan di laut pada waktu malam? Nombor 5, Khadir dan Al-Yasa'. Begini ya, sekejap Fatimah. Ya benda-benda beginilah untuk melawan benda-benda begini kan kita perlu sekali menggunakan usul dirayah. Jadi kalau kata ditugaskan, wukilah, ditugaskan untuk menjaga di lautan. Dia dah tinggal sekarang ni. Untuk apa dia pergi berjumpa dengan Al-Yasa' tu pula, pergi dekat benting tu? Tak cukup ke Al-Yasa' seorang jaganya? Dan di laut tu pula siapa pula yang menjadi pengganti kepada Khadir? Pada waktu malam tak ada masalah ke? Benda-benda beginilah yang perlu kita guna logik itu untuk menolak hadis-hadis palsu seperti ini. Dan memang benda-benda ni mengarut lah. Memang mengarut. Jadi kita adakan usul-usul ini sebab benda ni kalau kita tengok hari ni semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Adanya orang panggil rijalul ghaib yang dipercayai dapat memberi pertolongan dan minta pertolongannya, macam-macam lagi yang boleh membawa kepada kesesatan. Pada hakikatnya ia langsung tidak berpunca daripada ajaran Islam. Teruskan yang kelima. Yang kelima, Khadir dan Al-Yasa' digambarkan tidak seperti manusia biasa. Sejak bila mereka menjadi makhluk gaib seperti itu? Padahal Khadir dapat dilihat oleh orang ramai di zaman Nabi Musa dan mereka memang mengenalinya. Al-Yasa' atau Ilyas juga hidup seperti manusia biasa dahulu. Orang ramai juga dapat melihatnya dan mereka memang mengenalinya. Mereka terbilang antara para Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel. Jadi ini pun satu masalah juga. Sejak bila dia tu tidak orang tak nampaknya? Dan macam mana cara dia berubah sifat dia tu? Kalau dia manusia seperti biasalah. Tak nampak tu. Khadir, kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari, ketika bersama dengan Nabi Musa tu, orang berhenti kapal itu untuk mengambil mereka kerana kenal Khadir itu. Bukan orang tak kenal. Kalau dia tak nampak, semua orang tak nampak, macam mana nak kenal? Kenapa pada masa tu nampak? Dan sejak bila dia mulai tak nampak tu? Begitu juga dengan Ilyas ataupun Al-Yasa' ni. Padahal mereka manusia. Bila manusia dengan sifat-sifat manusia seperti Nabi kita, pergi ke mana-mana pun orang nampak dia. Begitulah juga sepatutnya Khadir atau Al-Yasa'. Kenapa tak nampak? Untuk apa tak nampak? Apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Bahkan menimbulkan banyak lagi fitnah dengan sebab sikap atau cara dia yang menyembunyikan diri itu. Teruskan. Nombor 6, mereka berdua dikatakan minum air zam-zam sekali sahaja dan ia mencukupi untuk mereka hingga ke tahun hadapan. Seolah-olahnya mereka tidak memakan makanan yang lain. Sebanyak mana pula air zam-zam yang diminum mereka? Tidak makan dan minum selama 1 tahun, itu juga sebenarnya satu yang luar biasa. Padahal Nabi Isa dan ibunya Maryam yang dipercayai sebagai Tuhan oleh segolongan orang-orang Kristian juga makan dan minum seperti orang biasa berdasarkan keterangan Al-Quran. Lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Bermaksud, tiadalah Al-Masih Ibnu Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu. Sebelumnya beberapa orang rasul dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar. Mereka berdua memakan makanan seperti kamu juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka, iaitu ahli kitab itu, keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Surah Al-Ma'idah ayat 75. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan, Nabi Isa ni dengan ibunya Maryam, dia makan. Allah sebut mereka berdua memakan makanan. Ini penting ni untuk menolak mereka tu sebagai Tuhan.
Sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang Kristian, mereka ni Tuhan. Dan kalau Tuhan, kenapa makan? Dia makan. Jadi orang yang macam ni pun makan. Jadi macam mana kalau alasan tak makan lah, tak minum, mereka itu lebih hebat lagi. Khadir dengan Ilyas atau Al-Yasa tu. Nanti lama-lama boleh orang anggap mereka tu pula Tuhan. Kerana alasan ini. Kalau manusia biasa, Nabi kita yang paling hebat pun makan. Bila tak makan dia akan lapar. Tidak sampai bertahun-tahun pun. Beberapa hari dah lapar dah. Itulah yang kita lihat di dalam kitab-kitab bagaimana Nabi SAW kelaparan. Jadi kenapa mereka ni jadi berubah sifat itu? Kalau selagi mereka itu manusia, sepatutnya mereka seperti orang-orang lain lah. Seperti orang-orang lain. Teruskan. Nombor 7, di dalam riwayat Ibnu Asakir daripada Al-Hasan Al-Basri menyebut Ilyas Ilyas diwakilkan untuk menjaga padang Sahara. Khadir pula diwakilkan untuk menjaga Bukit Bukau. Mereka juga dikatakan telah dikurniai umur yang luar biasa panjangnya. Mereka berdua akan hidup hingga ketiupan sangkakala yang pertama dan bertemu pada setiap musim haji. Soalannya ialah, adakah riwayat contoh kedua itu satu riwayat yang salah atau betul? Kalau ia betul, bererti selain Nabi Ilyas, Nabi Al-Yasa' juga seperti Nabi Ilyas akan hidup hingga ketiupan sangkakala yang pertama. Tetapi kisah Ilyas dan Al-Yasa' yang tersebut di dalam riwayat-riwayat yang menyatakan pertemuan mereka dengan Khadir secara umumnya kelihatan begitu serupa sehingga mendorong kita mengatakan salah satu daripada dua riwayat itu salah. Di dalam riwayat Ibnu Asakir ini tersebut Khadir diwakilkan untuk menjaga Bukit Bukau, sedangkan di dalam riwayat contoh kedua tersebut Khadir berada di laut. Agaknya diwakilkan untuk menjaga di laut. Entah diwakilkan untuk menjaga apa di laut, di dalam lautkah atau pada Bukit Bukau di atas laut, iaitu pulau-pulau. Jadi benda-benda ni kan kalau kita fikir kat hati kan, agama Islam dia jadi bahan yang melucukan lah sebenarnya. Betul-betul kartun cara tu. Jadi orang-orang yang sebar benda ni kalau dia tu bukan Islam dan memang ada niat untuk merosakkan Islam, patutlah. Tetapi orang-orang Islam yang menerimanya dan menyebarnya, macam mana boleh terima benda-benda begini ni? Sedangkan pertentangan di antara riwayat-riwayat itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Cuba kita tengok. Baca lagi, teruskan. Kalau dia memang ditugaskan untuk diwakilkan untuk menjaga di laut, kenapa pula dia selalu ditemui di darat? Selalu pula dikatakan dia menolong manusia di darat. Tidak ada pula disebutkan Ilyas ditemui di darat dan dialah yang selalu menolong orang-orang yang kesusahan di darat. Di mana Ilyas? Adakah kerjanya hanya merayau-rayau di padang Sahara? Khadir juga yang disebut-sebut sebagai penyelamat orang-orang yang tersesat atau terkandas di padang Sahara. Padahal dia kata dia menjaga laut. Jadi apa yang dia jaga di laut tu? Kita pun tak faham. Kita pun tak faham. Yang jaga di darat ni Ilyas. Tapi di mana peranan Ilyas? Sebab kalau anda sebut sana sini pun Khadir. Orang tu berjumpa, orang ni berjumpa ni. Di darat ni lah Khadir. Di mana Ilyas? Kalau begitu. Ini semua ni mengarut semua. Sebab itulah, walaupun banyak hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, ulama-ulama kita tidak dapat menerima. Terus memasukkan riwayat-riwayat ini dalam kitab-kitab hadis maudhu. Itulah sebenarnya. Teruskan. Contoh ketiga. Kalau An Ali. Penat dah kau Fatimah? Kalau penat, kita bagi kepada orang lain pula ya. Panjang juga ni. Mana siapa lagi nak baca, nak ganti Fatimah? Muhammad Kamal daripada Ipoh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtami'u fi kulli yawmin kulli yawmi
Arafata Jibril wa Mikail wa Israfil wal Khadir fayaqulu Jibril Masya Allahu la quwata illa billah fayuruddu alaihi Mikail Masya Allahu kullu ni'matin faminallah fayaruddu alaihi Israfil Masya Allahul khairu kulluhu biyadillah fayaruddu alaihi Khadir Masya Allahu la yasrufus su'a illallah. Ini sepatutnya yasrifu, la yasrifu, la yasrifu su'a. La yasrifu su'a ilallah thumma yatafarraquna an hadhil kalimati fala yajtami'u na ila qabilin fi dhalikal yawm qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama min ahadin yaqulu hadhil arba'i Hadhil arba'ah. arba'a maqalatin hina yastayqizu min naumihi illa wakkalallahu bihi arba'atam minal malaikah yahfazunah sahibu maqalatan Jibril min baini yadayhi wa sahibu Patutnya ini baris dia ni silap. Di sana sini silap. Maqalati sepatutnya. Jaid. Maqalati Jibril min baini yadayhi wa sahibu maqalati Mikail ala yaminih an yaminih wa sahibu maqalati Israfil an yasarih wa sahibu maqalatal Khadir min sama. Ni silap ni, silap. Saya sebut wa sahibu maqalatil Khadiri min khalfihi ila an taghrubasy syamsu min kulli afatin wa ahatin wa aduwan wa zalimin wa aduwin wa zalimin wa hasid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ahadin yaquluha fi yaumin arafatan mi'ata yaumin arafatan baris satu fi yaumin yaumi baris satu ya. Fi yaumin arafatan mi'ata marrah min qabli ghurubi syamsi ila nadahu Allah ta'ala min fawqi arshihi ay abdi qad ardaitani wa qad raditu anka fasalni ma syi'ta fa bi'izzati khalaftu la a'tiyannaka halaftu la a'tiyannaka bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan telah bersabda pada setiap hari Arafah berkumpul Jibril, Mikail, Israfil dan Khadir. Jibril mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Maka ucapan Jibril itu dibalas oleh Mikail dengan berkata Masya Allahu kullu ni'matin faminallah. Israfil membalas dengan berkata Masya Allahu al-khairu kulluhu biyadillah. Dan Khadir pula membalas dengan berkata Masya Allahu la yasrifus su'a ilallah. Kemudian mereka berpisah setelah masing-masing mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Mereka tidak bertemu lagi selepas itu sehinggalah ke hari yang sama pada tahun berikutnya. Rasulullah SAW dikatakan telah bersabda, tiada siapa pun mengucapkan 4 ucapan tersebut ketika bangun dari tidurnya, melainkan Allah menugaskan 4
malaikat untuk menjaganya sebagai teman. Teman ucapan Jibril berada di hadapannya, teman ucapan Mikail berada di sebelah kanannya, teman ucapan Israfil berada di sebelah kirinya, dan teman ucapan Khidir pula berada di belakangnya hingga terbenam matahari. Mereka semua menjaganya daripada segala malapetaka, penyakit, musuh, orang zalim dan juga pendengki. Rasulullah SAW juga telah dikatakan telah bersabda, tidak ada siapa pun mengucapkannya pada hari Arafah sebanyak 100 kali sebelum terbenam matahari, melainkan ia diseru oleh Allah dari atas arasnya, hai hambaku, sesungguhnya engkau telah membuatkan aku redha, aku pun meredaimu, maka mintalah kepadaku apa yang engkau mahu. Demi kemuliaanku, aku bersumpah pasti akan memberikan kepadamu apa yang minta. Apa yang kau minta lah. Apa yang engkau minta. Jadi ini contoh yang ketiga dengan terjemahannya. Ada perujukan dia ni nak dapat riwayat palsu tadi tu dalam kitab-kitab ni ada sebut. Dalam rujukan itu. Sekarang kita baca komentarnya. Teruskan. Komentar 1, hadis yang dikemukakan sebagai contoh ketiga di atas telah diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dengan sanad seperti ikut. Qala amba'ana Muhammad bin Abdul Malik, qala amba'ana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit, qala akhbarani Abdul Aziz bin Ali Azji, qala hadatsana Muhammad bin Ali bin Utbah Al-Harathani, Gini kalau bin ni kan, bin ni kan. ya. Bila kita baca sambung, kita kena baca begini ya. Haddatsana Muhammad bin Ali. Dia tak baca bin gitu Haddatsana Muhammad bin Ali ibn Atiyah, begitu kena baca gitu. Hadatsana Muhammad bin Ali ibn Atiyah Al-Harathani, Al-Harithi. Al-Harithi, qala hadatsana Ali nul Hasan Al-Jahdami, qala hadatsana Samratu bin Damratu bin Habib Al-Maqdibi, Al-Maqdisi, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Ala ibn Ziyad an Abdillah Nub Hasan an Abi, Abdullah ibn al-Hasan. Abdullah bin Hasan an Abi an jaddihi an Ali ibn Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diletaknya kot. Diletaknya di bawah tajuk Zakarul ma rawa Zikru ma ruwiya min ijtima'il Khadir wa Jibril wa Mikail wa Israfil. Zukuma wa riya min ijtima'il Khadir wa Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. 2. Setelah mengemukakan hadis itu dan hadis-hadis lain tentang Khadir, beliau berkata, hadis-hadis ini karut semuanya. Di dalam sanadnya ada beberapa orang perawi majhul, mereka tidak dikenali. 3. Hafiz Ibnu Hajar juga mengatakan sanadnya terdiri daripada perawi-perawi majhul. Demikian juga kata Al-Mizzi. Yang keempat, Ibnu Katsir berkata tentang perawinya bernama Ali bin Hasan Al-Jahdami bahawa dia perawi pendusta besar. Yang kelima, hadis contoh ketiga ini menggambarkan Khadir sebagai seorang yang tidak berada dalam masyarakat manusia. Ia kelihatan seperti salah seorang malaikat. Sekejap ya.
Bila dalam sesuatu sanad hadis itu ada perawi yang dikatakan oleh ulama hadis sebagai pendusta besar, maka riwayat itu dikira sebagai riwayat maudhu'. Hadis maudhu' lah. Jadi begitulah juga dengan hadis ni. Kemudian dia bukan seorang saja ada yang tidak dikenali dalam kitab rijal, tak ada pun. Ulama-ulama rijal tak kenal pun. Jadi itu sengaja dibuat sanad itu untuk mengelirukan orang ramai. Padahal orang-orang itu tak wujud pun. Jadi seterusnya yang kelima ni kita nampak berdasarkan riwayat contoh ketiga ni, Khadir ini dia bukan manusia nampaknya. Sebab yang dia duduk pergi mari bertemu tu bukan manusia. Malaikat. Malaikat dia tu. Sedangkan didakwa dikatakan dia tu manusia. Tetapi pergi mari duduk berurusan tu dengan malaikat. Inilah maknanya satu keadaan yang pelik lah. Khadir ini. Kadang-kadang digambarkan seperti malaikat. Kadang-kadang digambarkan seperti manusia. Itulah antara perkara yang pelik. Teruskan. Yang keenam. Yang keenam, mendengar sini line kadang-kadang dia putus macam itu je. Oh gitu. Yang keenam, bagaimana agaknya Rasulullah SAW mendapat tahu tentang pertemuan tahunan yang berlaku di antara malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Khadir itu, adakah melalui Jibril atau melalui Khadir? Demikian juga dengan kelebihan ucapan-ucapan yang tersebut semasa pertemuan mereka, adakah ia diberitahu oleh Jibril ataupun Khadir? Tidak ada langsung keterangan tentangnya. Jadi kalau dalam riwayat yang sahih, benda ni tak pernah ada pun, tak pernah tersebut pun. Kalau kita kata Jibril, banyak dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW ceritakan Jibril mari cerita dekat dia, kata begini-begini. Itu ada. Tetapi apa yang tersebut di dalam hadis ini, tak ada pun dalam riwayat yang sahih. Kalau kita nak kata Khadir datang, Khadir tak pernah datang pun bertemu dengan Nabi seperti yang kita telah bincangkan tadi. Itulah yang peliknya. Kenapa dia tak boleh bertemu dengan Nabi SAW? Kenapa takut sangat nak bertemu dengan Nabi tu? Apa masalahnya? Apa halangannya? Sedangkan dia boleh bertemu dengan orang-orang lain untuk melakukan kerja yang tak seberapa pun. Inilah perkara yang tidak munasabah. Kalau kita tengok usul yang ke-52 sebelum ini, itu sebagai asasnya. Khadir itu adakah masih hidup atau tidak? Kalau sudah mati, habislah, selesailah semua cerita. Tak adalah. Kalau kita dia telah mati, tiba-tiba berlaku lagi macam ni, itu makna dongeng lah, karut lah. Tapi kalau dia masih hidup, soalnya kenapa dia tidak pergi sekali pergi bertemu dengan Rasulullah SAW? Paling tidak. Teruskan. Yang ketujuh. Yang ketujuh, zahir riwayat ini menunjukkan semua mereka berpisah dan tidak bertemu antara satu sama lain selepas pertemuan itu, hinggalah mereka bertemu pula pada tahun berikutnya pada hari yang sama. Apa yang tersebut di dalamnya semuanya berkait dengan alam ghaib. Bolehkah kita mempercayainya sedangkan ia hanya tersebut dalam hadis-hadis maudhu' seperti itu sahaja? Sekejap. Jadi ini kita dalam masalah akidah, dalam bab perkara ghaib ni, tak boleh nak terima sembarangan. Kalau ada di dalam hadis maudhu', tak boleh kita nak pakai. Tak boleh jadi akidah. Macam sehari dua ni, saya ada dengar juga orang-orang yang membela tasawuf, yang menjadi tempat rujukan jugalah. Dia katakan hadis Nur Muhammad itu sebagai kejadian yang pertama, itu betul. Sahih. Dan menjadi akidah. Padahal tak ada siapa pun kata sahih. Dan riwayat itu sebenarnya tak wujud pun di dalam kitab. Yang didakwa ada di dalam kitab itu, iaitu kitab Musannaf Abdul Razak. Tetapi orang-orang sufi ni, kadang-kadang benda yang biasalah dia pegang dengan riwayat maudhu' ni biasa. Dia buat akidah benda, sedangkan tak ada siapa pun di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni boleh menerima
apa yang tersebut di dalam hadis maudhu' sebagai akidah. Tak ada. Sama ada usul ke atau furu' akidah, tak boleh. Hadis maudhu' ni tak boleh dipakai untuk apa sekalipun. Tiba-tiba mereka pakai hadis maudhu' ni dan menganggap benda ni sebagai akidah. Termasuklah tentang Nur Muhammad itu. Ini sebab itu bahaya. Mereka ni langgar segala batas-batas sebenarnya dan mendakwa sebagai Asy'ariyah. Padahal tidak ada Asy'ariyah yang mengatakan hadis maudhu' boleh dibuat, boleh dijadikan sebagai pegangan dalam akidah. Ini perkara gaib. Perkara gaib ni kita tak boleh bercakap kecuali kalau ada dalil, ada bukti daripada syarak. Kalau tidak, berdosa. Bukan dalam jangkauan pemikiran manusia, perkara gaib itu. Tiba-tiba ini semua ni dicerita. Untuk apa dicerita ni? Kalau cerita kita percaya, percaya dah usah lah dari segi akidah. Nak tak percaya, untuk apa dicerita? Benda ni banyak terdapat di dalam kitab-kitab sufi sebenarnya. Dan ini di dalam kitab Qutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki, ada riwayat ini. Ada riwayat ini. Dan Abu Talib Al-Makki itu mengikut ulama-ulama rijal adalah seorang yang tak boleh diterima riwayatnya. Begitu kedudukan. Tetapi di kalangan orang sufi itu rujukan utama tu. Kitab Qutul Qulub itu. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin itu pun mengikut pengkaji-pengkaji, mereka mengatakan asas kepada kitab Ihya itu ialah Qutul Qulub. Sedangkan kitab Qutul Qulub itu banyak mengandungi benda-benda yang seperti ini. Sebab itulah dalam Ihya pun ada juga, banyak juga benda-benda yang seperti ini. Dengan sebab itu kita kena berhati-hatilah. Kadang-kadang orang kata bila ikut tasawuf ni untuk membersihkan hati. Bersih hati apa kalau macam ni? Akidah dah jadi rosak. Akidah dah jadi rosak dan kotor. Macam mana kita boleh kata untuk membersihkan hati macam ni? Bahkan mengotorkan hati ada lagi. Sebab apa? Benda-benda yang di luar jangkauan manusia pun dia masuk campur. Padahal tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ada hanya di dalam hadis-hadis seperti ini. Dan hadis-hadis seperti ini langsung tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalam agama. Untuk apa sekalipun. Untuk kelebihan amal, fadail amal pun tak boleh. Apa tak lagi untuk akidah. Teruskan. Yang ke-8. Yang ke-8, hadis-hadis maudhu' seperti ini mungkin direka oleh puak-puak zindiq untuk memalingkan umat Islam daripada berzikir dengan zikir-zikir yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih pada hari yang mulia itu, maknanya hari Arafah. Ia sengaja digantikan dengan bacaan-bacaan lain yang kononnya mengandungi kelebihan-kelebihan duniawi yang sangat menarik hati kebanyakan manusia. Jadi benda-benda begini kita kena berhati-hati. Kadang-kadang orang sufi dia terlalu betul, terlalu lurus sangatlah. Betul bendul orang kata. Dia tak fikir benda-benda macam ni kalau tersebar di kalangan masyarakat, orang ramai boleh pakai. Dan menyebabkan hari itu sekali saja kita pergi ke Mekah untuk buat kerja haji, duduk di Arafah itu, di saat akhir hari itu, kita sepatutnya ingat kepada Allah, ikut sebagaimana yang Nabi SAW ajar. Tiba-tiba kalau kelebihan duniawi yang banyak seperti ini yang menarik hati kebanyakan manusia ni dihidangkan, siapa yang tidak mahu? Orang-orang jahil akan terkam, akan mengutamakan zikir-zikir ini. Sebab kalau baca zikir yang lain tak ada disebut kelebihan-kelebihan begini. Ini adalah salah satu cara puak-puak zindik ataupun musuh Islam yang menyamar seperti orang-orang Islam sebenarnya untuk menjauhkan umat Islam daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Itu kita kena fikir begitu. Kalau tidak, untuk apa disebar benda ni? Untuk apa? Kalau zikir-zikir nak baca Quran, nak baca apa, itu pun tak sempat dah kita. Sehingga matahari terbenam di petang hari sahaja.
tiba-tiba disuruh baca benda macam ni, yang mengambil masa yang agak lama juga. Jadi dengan begitu kita akan terlepaslah zikir-zikir daripada Nabi ataupun yang jelas kelebihannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Semuanya ditinggalkan. Itulah yang sebenarnya dikehendaki. Itulah yang sebenarnya dikehendaki. Habis setakat itu. Jadi itulah usul yang ke-53. Masih lagi berkenaan dengan Khadir. Dan begitu juga usul selepas ini masih lagi berkenaan dengan Khadir. Sebab banyak sangat hadis-hadis berkaitan dengannya. Dan benda ni boleh dikatakan tidak adalah orang sufi ikutlah tarekat apa pun dia mesti percaya adanya Khadir. Khadir ni masih hidup. Dia percaya. Dan orang-orang yang macam tu, yang percaya begitu, mudah sekali termakan benda-benda macam ni. Dengan itu, dia semakin jauh. Pada asalnya maksud tasawuf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan cara seseorang itu mengamalkan benda-benda falsu gini, bukan dia nak dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh lagi. Inilah terpedaya. Terpedaya. Dan ini meluas sekali berlaku di kalangan orang-orang sufi, malangnya. Orang sufi biasa tu lagilah terkena. Orang-orang yang belajar hadis dah pun kadang-kadang terikut dengan sufi ni, dia terlalu bersangka baik. Sedangkan ulama-ulama kita dah berapa ramai sebut benda-benda ni. Jadi ini sangat bahaya, mengancam, menggugat akidah sebenarnya. Sampai ke peringkat itu, dia bukan main-main, sampai menggugat akidah. Apabila dipanggil, diseru Khadir untuk menolong apa semua tu, jadi benda-benda ini jadi berleluasa. Jadi perkara biasa dalam masyarakat. Itulah akibatnya. Alhamdulillah kita telah habis nota ini yang usul yang ke-53. Usul yang ke-53. Masih lagi tentang Khadir. Jadi hanya setakat itulah untuk pembentangan 99 usul pada hari ini. Dan kita masuk pula kepada sesi perbincangan. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati ataupun yang memerlukan penjelasan, baik berkenaan dengan pelajaran yang baru kita terima tadi ataupun yang sebelum ini, berkenaan dengan Sahih Bukhari sebelum ini. Silakan kalau ada apa-apa pandangan, cadangan, ya silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Nizam Maulana, insya-Allah. Ya Nizam. Maulana nak tanya tentang ayat 81 surah Ali Imran tadi, yang mana nabi-nabi semua telah macam berjanji untuk membantu nabi yang akan datang lah. Adakah maksud dalam ayat tu nabi yang akan datang tu adalah Nabi Muhammad? Itu satulah. Dan sekiranya betul dan maksud yang untuk membantu Nabi itu adalah Nabi Muhammad, tapi waktu Nabi Muhammad diutus, waktu tu sudah tak ada Nabi lagi. Apa maksud Nabi-Nabi itu membantu dan membenarkan? Ya. Satunya perjanjian ini sudah lama, daripada awal lagi begitu. Sebelum Nabi kita kan ada Nabi itu dalam satu masa beberapa orang Nabi pun ada. Kan? Ya. Yang sebelum Nabi kita lah yang dimaksudkan. Dan para ulama kita mengatakan untuk membuktikan kebenaran ayat tadi menjadi kenyataan, maka salah satu hikmat Allah SWT tidak mematikan Nabi Isa lagi. Dan dia diangkat ke langit. Dan kemudian dia akan datang untuk menolong, membantu, menyokong Nabi kita. Jadi termasuk dalam ayat itulah. Jadi ia akan membuktikan kebenaran apa yang tersebut di dalam ayat itu sebagai mewakili nabi-nabi yang lain. Begitu. Boleh kita terima. Maulana? Ya. Tadi yang Kamal tu balik pada yang tadi yang Nur Muhammad tadi,
Ada seorang kawan saya, dia memang kuat dengan Naqsyabandiyah ni. Dan dia berjemput kami semua mengikut tarikat yang itu, dengan dia kata itu pesan Nabi kepada Saidina Abu Bakar ke. Dan dia petik daripada kata kitab Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan seorang doktor yang doktor falsafah lah, yang mendapat pointer 4 masa dia buat PhD. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak respon bila dia kata macam itulah. Maksudnya tadi? Dia ajak maksudnya? Maksud tadi dia nak membenarkan sekejap ya, tarikat mana tu maksudnya? Tarikat Naqsyabandiyah. Syekh Nazim tu ke? Al-Aliyah? Ya. Ya. Jadi dia kata macam Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Perak dah membenarkan, dan dia petik pula, dia kata pada kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan seorang doktor PhD yang ada pointer 4, yang dia kata hadis ni bukan maudhu lah, hadis Nur Muhammad ni. Yang pertamanya kita kena tanya, dalam kitab mana Hafiz Ibn Hajar kata begitu? Itu satu. Yang kedua, yang kata doktor PhD tadi, yang dapat markah tinggi tadi tu, siapa? Dia jelas siapa. Dan apa alasannya dia mengatakan hadis itu sahih? Dalam kitab mana dahulu? Kita nak tahu dalam kitab mana dahulu ada sebut tu. Kalau Hafiz Ibn Hajar, tak ada benda macam tu. Setahu kita benda-benda macam tu dia ulama hadis yang besar. Macam isu Khadir dan sebagainya, dia sendiri pun menolak semua tu. Sama juga dengan Nur Muhammad itu. Jadi benda ni tidak, memanglah kita tidak nafi seperti saya sebutkan tadi, mana-mana orang tarikat, bukan khusus dengan tarikat Naqsyabandiyah saja, tarikat-tarikat lain pun semua terima. Imam Nawawi pun sebut tadi. Tapi Imam Nawawi dibantah oleh sekian ramai ulama. Bukan Syamsul Haq Azim Abadi saja. Ada pengarang Muslim yang sangat alim sekarang ni, dia pun bantah juga, dan banyak lagi orang lain yang bantah. Sebab sebenarnya tidak ada hujah yang kuat. Dan Nur Muhammad itu, kalau kita tidak tengok dari sudut yang lain pun sudah bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripadanya. Kalau kita andaikan ia sahih sekalipun, ini kalau andaikan saja, maka dia jadi syadz sebab bercanggah dengan yang lebih sahih daripadanya. Bila syadz, dhaif. Bila dhaif tak boleh pakai untuk akidah. Aliran mana Asy'ariyah sekalipun tidak menerima hadis dhaif sebagai asas untuk akidah. Tak ada terima. Jadi dengan sebab itu, kita ni sebenarnya di Malaysia ni saya perhatikan, bukan di Malaysia sajalah, di mana-mana pun banyak terpedaya sebenarnya. Kita dakwa kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah pula, tapi sebenarnya bercampur bau fahaman kita. Kalau nak kira ramai lagi Asy'ariyah, mereka pun tak terima benda tu. Jadi Asy'ariyah yang kita terima ni Asy'ariyah yang bercampur bau dengan ajaran sufi sebenarnya. Ajaran sufi. Dan ajaran sufi itu perkara biasalah bagi mereka. Hadis-hadis yang maudhu' ni bukan perkara asing. Bukan perkara asing bagi mereka ya. Jadi untuk terima benda-benda macam tu satu perkara yang tidak pelik lah. Satu perkara yang lumrah di kalangan mereka. Kalau nak selamat bagi saya tak payahlah, tak payah. Cukuplah dengan Quran dan sunnah. Dan Nabi SAW pun dah pesan kan, dua perkara saja yang ada jaminnya, yang selamat, tidak akan sesat. Yang lain-lain itu tak ada jaminan. Walaupun dia kata mendekatkan diri kepada Allah untuk membersihkan jiwa. Kalau dengan adanya benda-benda macam ni, macam mana nak bersih jiwa? Macam mana akan dekat kepada Allah kalau kita semakin jauh daripada sunnah Nabi? Sedangkan Allah dah mensyaratkan, kalau nak bagi Allah kasih, kena ikut Nabi. Sekarang ni dah tak ikut, banyak ni. Nak ikut orang lain pula. Nak ikut orang lain pula. Itulah bahayanya. Dengan sebab itu,
jalan yang paling selamat bagi kita ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dipesan oleh Nabi pun. Taraktu fikum amrain, aku tinggal dua perkara tu kan. Kitab Allah dan Sunnah Nabi, bukan yang lain. Kalau bercanggah dengan Sunnah tu janganlah. Berhati-hatilah, beringatlah. Kalau nak selamat, jangan ikut. Itu sajalah secara ringkas. Ya. Assalamualaikum Maulana. Salih kat sini. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ada dua soalan Maulana. Yang pertama, Nabi tidak meninggalkan harta, bahkan hanya meninggalkan ilmu. Tetapi hari ini ramai orang buat pameran peninggalan Nabi. Pedang lah, serban, rambut. Bahkan ada yang ambil air renaman rambut tu nak buat sebagai ikhtiar perawatan bagi segala penyakit. Jadi minta pandangan Maulana lah untuk pameran-pameran yang seumpama itu. Soalan yang kedua berkenaan dengan bacaan Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah sampai habis tu. Ada sesetengah pengamal pengubatan Islam, dia menamakan ini sebagai doa Nabi Khidir. Dan dia mengamalkan bacaan ini dalam perawatan dan juga sebagai bacaan untuk kekuatan jiwa, pendinding diri dan sebagainya lah. Jadi macam mana pandangan Maulana? Terima kasih. Jadi satu je apa nama ni peninggalan Nabi tu dalam macam-macam bentuk tu. Itu satunya tak boleh pakai lah, boleh katakan begitulah. Ini pun salah satu tipu daya. Satu perkara yang sangat mencurigakan umat Islam hari ini, membahayakan umat Islam hari ini. Apabila macam-macam didakwa sebagai kepunyaan Nabi, setengah-setengah tu bukan ada pun replika saja, tapi dipercayai macam betul-betul itu hak Nabi. Dikucuk, macam tunduk, macam letak kepala dahi di situ. Ini semua ni mendedahkan umat sebenarnya kepada kesyirikan. Sepatutnya benda-benda macam ni bagi saya lah tidak patut didedahkan lah dengan cara begitu kepada umum. Kepada umum tak patut didedahkan begitu sebab dia dah jadi bahaya ni. Kalau orang-orang yang ketika kuat iman dulu pun mereka berhati-hati, kita sekarang ni setakat mana sangat. Tetapi itu yang duka citanya. Banyak pihak di sana sini semakin membawa ke situ, membawa kepada kesyirikan itu. Amalan-amalan syirik atas nama tawassul, atas nama tabarruk dan macam-macam lagi. Sedangkan itu membawa kepada kesyirikan. Kalau kita tidak tawassul pun tak ada jadi masalah. Bahkan itulah yang terlebih baik. Itulah yang terlebih baik. Tetapi nak bawa ke situ juga. Padahal benda itu tidak wajib dan tidak sunat pun. Paling tinggi pun harus saja. Itu pun bersungguh-sungguh. Dalam keadaan kita tidak menafikan, kalau yang betul-betul asli, yang asal, memang boleh untuk bertabaruk itu. Cumanya adakah sampai zaman sekarang ni terjamin, dia akui, masih ada lagi peninggalan Nabi SAW tu, itu cukup diragui. Tak ada siapa pun yang berani dengan yakin mengatakan ini betul-betul hak Nabi punya. Tak ada macam tu. Jadi dalam keadaan begini sepatutnya kita tidak bersungguhlah, tidak mendedahkan umat kepada bahaya yang mengancam akidah mereka. Bagi saya dia lebih banyak buruk keburukannya daripada kebaikannya. Dan banyak pula tu benda-benda yang kauk-kauknya. Misalnya pedang yang terlalu berat, pedang itu. Kononnya itu pedang Nabi. Itu pun dipamerkan. Jadi banyak benda-benda yang dongeng, khurafat. Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Jadi ini pun termasuk dalam penipuan. Boleh menyesatkan umat. Bagi saya tidak patut didedahkan umat ini dengan cara begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Bacaan Bismillah, Masya Allah. Bila kita tahu hari ini kan, dah tahu dah ini puncanya apa, sepatutnya kita tidak amalkan lah. Ya, sebab begini, kadang-kadang syaitan ni kan, Allah SWT bagi peluang kepada dia. Dia boleh bagi jadi benda tu. Lagi kita berasa hebat lagi. Lama-kelamaan, yang Nabi SAW ajar tu kita dah baca tak jadi apa pun. Quran habis tiap-tiap bulan pun tak jadi apa pun. Tapi bila kita baca yang ni nampak hasil dia. Di situ kita terfitnah. Di situ kita berada dalam bahaya sebenarnya.
Dengan sebab itu, kita orang Islam dan orang mukmin ni dia kena yakin. Bukan kita nak dapat hasil dalam dunia ni dengan mengamalkan apa-apa amalan itu. Jangan fikir begitu. Kadang-kadang orang dia tengok hasil tadi, jadi. Bila jadi lagi bersungguh. Lama-lama lebih kuat dia amal itu lagi. Dan lebih banyak lagi fadilat-fadilat. Misalnya mengamalkan selawat-selawat tertentu yang tidak ada pun asasnya. Dikatakan jaminan syurga lah, macam-macam. Sama seperti baca Quran, berapa kali habis Quran. Untuk apa penat-penat, susah-susah baca Quran. Kena belajar tajwid, kena belajar apa lagi untuk bacanya. Dan baca banyak pun tak ada hasil apa. Tiba-tiba ditawarkan dengan selawat tertentu yang sekali baca sudah berapa sama menyamai berapa kali baca Quran, habis Quran. Lama-lama orang akan tinggal Quran. Ini sebenarnya satu perancangan jahat. Zindik, golongan mulhid, musuh-musuh Islam untuk memesongkan akidah umat Islam. Supaya mereka meninggalkan apa yang sebenarnya mereka pegang. Apa yang sebenarnya mereka sepatutnya jadikan sebagai zikir dan amalan. Tapi itu lama-kelamaan akan hilang. Jadi kita kena saling menasihatilah, saling menegur sesama kita supaya tidak mengamalkan benda-benda begini. Apabila dah kita tahu dah ni, ini memang hadis palsu. Jadi hadis palsu ni tidak ada keberkatannya. Kalau ada pun itu istidraj. Seperti mana Sami dan sebagainya, ada juga perkara-perkara pelik kan. Perkara-perkara yang orang kata mencari adat berlaku pada mereka. Adakah itu boleh kita anggap sebagai bukti kebenaran mereka? Sama sekali tak boleh. Begitu juga dengan perkara ini. Jadi orang-orang yang nak mengamalkan rawatan yang didakwa sebagai rawatan Islam tu pun kena berhati-hati juga, kena tahu benda-benda begini. Takut-takut dia kata Islam, sebenarnya bukan Islam. Sebenarnya yang musuh Islam sediakan. Malanglah kalau begitu. Sebab tu kita kena belajar. Sebab itulah betul dah Imam Bukhari kata tadi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Betul. Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu boleh jadi begitu. Benda ni pula yang diamalkan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Arsyad, apa khabar Arsyad? Saya Nona. Ya ke? Nak tanya ni pasal Khadir tu. Khadir. Ya, sebetulnya dia namanya Khadir. Khadir. Tapi orang kita sebut Khadir lah, Khadir. macam-macam kan? Betul. Nama itu popular, masyhur. Saya dengar daripada orang tua-tua dulu, memang dah dengar lama dah pasal ni. Sekarang ni baru nampak pencerahannya. Dan terbaru saya pernah dengar daripada sahabat saya, daripada Tok Guru sendiri dia cakap ni. Dia pernah pimpi lah gitu gini. Jadi macam mana nak tanya Maulana, kalau benda-benda macam ni, kalau disebarkan, adakah ia boleh menyebabkan kerosakan akidah, ataupun benda ni cuma khilafiah saja, ataupun kalau betul-betul benda ni besar dari segi masalah akidah, adakah dia boleh menjadi kepada fasik? Minta pencerahan Maulana, insyaAllah. Memang begitulah, dia tak boleh main-main ni. Kita mengamalkan hadis maudhu' ni, menyebarkan hadis maudhu' ni, dosa besar. Mengamalkan je sama juga. Tak boleh amal. Ia sebenarnya bukan ajaran Nabi. Ajaran syaitan tu sebenarnya. Jadi kalau sampai ke peringkat, ni cuba kita tengok ni. Khadir ni begini-begini cerita tu apa cerita tu? Kita akan terpengaruh, sedikit sebanyak akan terkesan bila cerita-cerita seperti ini tersebar. Apalagi kalau diceritakan oleh orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang soleh. Orang-orang soleh macam mana baik pun tidak ada jaminan dia terpelihara daripada penipuan, tipu daya syaitan. Tak ada jaminan sebenarnya. Siapa boleh jamin yang mari dakwa kata dia tu Khadir, memang Khadir semua? Siapa boleh jamin? Syaitan boleh berupa. Syaitan boleh berupa semua. Sehingga Nabi kita pun dia boleh berupa kalau dalam mimpi, sebab ada hadis. Sebab itulah kita kata tak boleh, syaitan tak boleh berupa. Sebab Nabi sebut itu kalau dalam mimpi. Kalau di alam nyata begini, dalam sedam begini, tak ada jaminan sebenarnya.
dan itu sangat bahaya tu kepada orang-orang yang bertemu tu. Kita takut apa? Dia percaya sungguh, jadi dia pegang sungguh. Terutamanya kalau dia tu tak ada asas yang kuat dalam agama, mungkin dia anggap itu sebagai satu keistimewaan yang Allah kurniakan kepadanya. Padahal itu ujian besar daripada Allah terhadap dia tu. Kalau dia orang yang ada ilmu sedikit sebanyak, dia akan timbang benda ni. Dia tidak akan melebihkan pengalaman peribadi dia atau rohani lah, kita kata pengalaman rohani dia daripada apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah. Itu tak boleh nak lawan. Semua ini boleh membahayakan akidah sebenarnya, akidah umat Islam. Dengan sebab itu kena berhati-hati. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya berkenaan dengan Hasan Al-Basri. Ya. Dia juga sokong riwayat-riwayat Khadir masih hidup ni. Jadi saya, adakah beliau dalam ulama muktabar dan fiqh, atau beliau lebih cenderung ke arah pegangan ahli sufi dan tasawuf? Itu saja Maulana. Terima kasih. Ya. Hasan Al-Basri macam kita sebut tadi, ada itu nukilan saja. Seperti orang-orang lain. Nabi kita sendiri pun orang kaitkan macam-macam kan. Padahal dia tak kata pun. Sama juga dengan Hasan Basri. Hasan Basri seorang yang hebat dan tokoh yang diterima dalam Islam ini. Dia tidak mempunyai ajaran-ajaran yang karut seperti itu. Tetapi oleh kerana dia dikenali sebagai salah seorang yang zahid, orang-orang kemudian disebut dia ni tokoh sufi juga, maka dikaitkan dia dengan cerita ni. Padahal tak ada sanad pun. Jadi kita tidak boleh meletakkan itu sebagai betul-betul kata-katanya, riwayatnya. Ia tidak lebih daripada tidak lebih daripada dakwaan setengah pihak yang tidak tahu siapa, tak boleh dipertanggungjawabkan sebab sanadnya langsung tidak ada. Macam kita sebut tadi, sekadar dikatakan diriwayatkan daripada Hasan. Siapa yang riwayat? Dalam kitab mana? Mana sanadnya? Tak ada. Sanad pun tak berani nak bagi. Sebab dia yakin kalau sebut sanad pada masa tu, bila benda tu tersebar, kalau di zaman dahulu mesti orang kaji, orang akan selidik dan akan terbongkar kepalsuannya. Dengan sebab itu kita tidak boleh terima bulat-bulat apa-apa. Nombor satu sekali, kalau ada dikaitkan dengan seseorang imam, kita kena tahu kedudukannya. Imam itu pada pandangan ulama-ulama yang lain apa kedudukannya. Satu, berdasarkan kedudukannya yang istimewa dan diakui oleh sekalian ulama, benda-benda yang tidak patut dipegang, dipercayai oleh orang Islam biasa, tiba-tiba dikatakan dia dikaitkan dengan dia, lagilah sepatutnya kita tidak boleh terima. Lagilah sepatutnya kita tidak boleh terima. Samalah juga dengan perkara ini. Ini semata-mata dakwaan orang yang sebenarnya tidak boleh dibuktikan bahawa ia betul-betul meriwayatkannya. Sanad di bawahnya pun tak ada, di atasnya pun tak ada. Hasan Basri tak sempat dengan Nabi SAW. Tidak disebut dia dapat riwayat itu daripada siapa. Siapa yang cerita kepada dia. Semata-mata disebut ke Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tokoh sufi yang banyak dikaitkan benda-benda karut seperti ini. Bahkan kalau tidak peliklah kalau Hasan Basri macam tu, Nabi kita yang maksum, yang mana ajarannya betul-betul bersih. Cuba kita tengok berapa banyak hadis-hadis palsu yang mengarut, yang tak dapat diterima oleh akal lah, cukup lucu, tapi dikaitkan dengan Rasulullah. Seolah-olahnya Rasulullah yang kata begitu. Jadi bagi kita, Rasulullah yang maksum, Rasulullah seorang yang baik, yang sempurna, tak mungkin buat benda-benda macam ni. Itu sajalah penawannya, itu sajalah pelindungnya untuk mengelak diri daripada fitnah seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana boleh Maulana Ana daripada Pasir Putih ni. Ya. Sofi bukan Sofi. Nak tanya ni, nak tanya apa ni, rujuk ke untuk al-isabah tadi, isu
penolakan tentang Syekh Khidin di Ali Ibn Hajar tu, nak tahu apa ni juzuk berapa juzuk surat berapa kalau ada lah. Yang mana tu? Adalah perbahasan apa ni Ibn Hajar tolak isu Khidin ni lah. Dalam kitab Isabat ada dalam bentuk anak. Mungkin terlepas muka surat berapa ke juzuk berapa lah Isabat. Kalau boleh sebut tadi. Kalau sebut. Tak ingat. Ada dalam bahagian nota kaki tadi dalam. Nota mana tu? Tak ingat lah nak tengok pada skrin je ni. Ataupun ada satu lagi yang ditolak oleh pengarang Aunul Ma'bud. Dia menangkal kenyataan Imam Nawawi. Sekejap kita cari Terima kasih. Ni sini ni. Ni ada ni. Ya. Sekejap. Ma qalahu an-Nawawi min anna hayat al-Khadir qaul al-jumhur laysa bi sahih. Mudah saja kan sekarang ni kita nak tengok di sini. Baik, kita tengok kitab ni sebab ada dalam Syamilah kan? Biasa guna Syamilah? Tak biasa. Tak biasa guna. Lama dah tak guna. Baik, kita tengok sekarang ni, ya. Sekarang ni kita ambil ini. Hayat al-Khadir. Kalau guna ini mudahlah insya-Allah. Kita tengok. Hayat al-Khadir. Jadi kita ambil Aunul Ma'bud Ya. وقال النووي في تهذيب الأسماء واختلفوا في حياة الخضر ونبوته فقال الأكثرون قلت ما قاله النووي من أن حياة الخضر قول الجمهور ليس بصحيح وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في الإصابة فقال اعتنى بعض المتأخرين بجمع الحكايات جيلد 9 Jilid 9. Muka surat 1464. Ini kalau mengikut cetakan inilah. Kalau kita tengok cetakan satu lagi, jilid 11 muka surat 338. Ada dua. Ada dua nuskah sini. Baik. Nak semoknya. Tengok sini. Dan Ibn Hajar ni pun boleh kita semok juga ni kalau nak semok. Kalau dari Isabah, macam ni kan? Isabah ada ni. I'tana ba'dul mutaakhirin. Misalnya kita ambil ini. Ya. Kita ambil ini. Tengok dalam Al-Isabah. Al-Isabah fi tamyiz as-sahabah. Ini ada. Ini jilid 2 muka surat 294. Isabah. Ada. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya pasal tentang apakah benar Nabi meninggalkan utang? Kalau apa yang menurut kita belajar mengenai usul dirayah ni tidak akan mungkin apabila satu riwayat tu mengaibkan Nabi tu, riwayat tu belum tentu kesahihannya. Seperti yang meninggalkan utang tu, apakah benar Ustaz? Yang mana tu? Nabi meninggalkan utang. Pernah saya dengar kasar perbincangan saya sebelum ni? Tak pernah. Cuma nak fikir siapa pasal usul dirayah ni. Apakah ini satu mengaibkan Nabi? Sebenarnya itu pun dipertikaikan. Sebab Nabi berhutang tu sampai ke akhir hayatnya. Tak pernah. Dia berhutang dengan siapa? Dikatakan dengan Yahudi. Yahudi sudah tidak ada semasa itu. Di Madinah lama sudah tidak ada di Madinah. Jadi bagaimana Nabi SAW nak berhutang dengan mereka? Dan Nabi SAW sudah senang sangat sebelum itu. Kenapa dia tidak bayar sampai mati? Sedangkan dia sendiri mengajarkan supaya cepat-cepat melunaskan hutang. Jadi dengan sebab itu setengah-setengah ulama pertikaikan riwayat-riwayat seperti itu. Itulah. Bagi saya pun ada masalah lah di situ. Ya. Dan saya sudah bincangkan dengan panjang lebar sebelum ni. Saya pun tak ingat. Dah ada rakaman. Rakaman tu adalah. Saya tidak ingat rakaman tu apa tajuk dia. Tetapi semasa saya mengajar Sahih Bukhari juga. Sila rujuk lah, cuba cari dalam itu.
sebab perbincangannya agak panjang di situ. Secara ringkasnya begitulah, bahawa memang benda ni pun dipertikaikan oleh ulama. Dan ada kewajarannya sebenarnya, ada kewajarannya. Wallahu a'lam, itu secara ringkas. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya nak tanya, minggu lepas kita Maulana ada bagi tahu yang Imam Tirmizi pun menyokong pasal riwayat yang Khaidi ni masih hidup kan. Jadi adakah dia sama dengan isu Hasan Al-Basri, maksudnya ada perawi yang sandar kepada Imam Tirmizi ataupun dia sendiri mengesahkan yang Nabi Khidir ni masih hidup? Imam Tirmizi tak ada. Mana silap. Oh bukan. Dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim masa. Minggu lepas. Itu kita dah bincang dah. Sebenarnya tak ada dalam Sahih Muslim pun. Itu yang dah jelas tu, dah jelas. Okey, makasih. Itu tambahan murid Imam Muslim. Tambahan pun dengan sirah tamrid. Itu perlu kita belajar tu apa makna sirah tamrid. Makna kononnya dikatakan. Bukan suatu yang pasti juga. Dalam kitab Muslim yang asal itu tidak ada. Kita dah bincang dah. Cuba tengok semula nota tu kan. Tengok semula nota tu. Jadi saya rasa memadailah untuk hari ini ya. Setakat itu dahulu. InsyaAllah besok kita akan bertemu lagi dengan kuliah Sunan Tirmizi dan Ilal Tirmizi. Wallahu a'lam.